apabila pendakwaan salah guna kuasa dipolitikkan. Baru-baru ini, Ahli Parlimen Perikatan Nasional PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari di Dewan Rakyat mendakwa kerajaan fokus kepada kes melibatkan pembangkang yang disiasat begitu cepat dan didakwa di mahkamah, sedangkan kes seperti kapal tempur pesisir LCS tidak diambil tindakan. Beliau bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan lanjut terhadap potensi rasuah dalam projek yang diluluskan sebelum pilihan raya umum lalu. Seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU15, terutamanya LCS? Terima kasih. Soalnya, Ahmad Fadli tidak menyatakan kerajaan mengamalkan pendakwaan terpilih, tetapi secara tersirat menjurus ke arah tuduhan sedemikian. Menjawab soalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau menolak segala bentuk kezaliman dan fitnah. Pengerusi Pakatan Harapan itu bertanya sama ada mereka yang menuduhnya campur tangan dalam urusan perundangan dan melakukan pendakwaan terpilih terhadap mana-mana pemimpin parti mempunyai bukti atau tidak. Jangan gunakan Al-Quran, hukum saya zalim dan campur tangan. Saya nak beritahu pimpinan di sana. Saudara kena ingat sebagai orang Muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim jawabnya. Guna agama dan fitnah orang. Sebut nama saya, Bidas Anwar. Beliau mencabar mereka yang mempersoalkan bahawa beliau campur tangan urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara berhubung perkara tersebut. Anwar berkata kritikan diterima sebagai perkara biasa dalam politik, tetapi sebagai Perdana Menteri, beliau tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Malah beliau telah memberi arahan kepada pihak SPRM apapun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat beliau akan sokong. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan Peguam Negara. Malah arahan kepada mereka saya kata apa? Tunggu pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata apapun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat saya sokong. Ya. Tetapi jangan enayai, jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Ujarnya. Mengenai LCS, Anwar menafikan beliau mengkesampingkan tindakan terhadap LCS kerana melibatkan beberapa pemimpin UMNO. Beliau menegaskan SPRM dan Jabatan Peguam Negara sudah diarahkan untuk meneliti semua projek yang dikatakan melibatkan rasuah termasuk projek LCS tanpa mengira kaitan dengan mana-mana pihak. Menurutnya, pendakwaan peringkat awal LCS sebelum ini tidak mencukupi memandangkan ia membabitkan skandal berskala besar dan ketirisan. Saya tegaskan siasatan LCS ini mesti diteruskan dan tindakan sebelum ini tidak cukup membongkar dan bertindak kepada orang yang lebih utama dikatakan yang terbabit. Biar siasatan diteruskan, kata Anwar. Perdana Menteri juga bersetuju bahawa arahan kepada Badan Penguat Kuasa tidak tertumpu kepada mana-mana parti. Sebelum itu, semasa berucap dalam penggulungan perbahasan Belanjawan 2023, Anwar Ibrahim membangkitkan bahawa sebuah syarikat milik China menyamar sebagai firma Bumiputra untuk menyertai program Jana Wibawa. Beliau berkata ini adalah di antara banyak lagi penyelewengan yang ditemui dalam siasatan terhadap program tersebut yang dimulakan oleh pentadbiran terdahulu kononnya untuk membantu kontraktor Bumiputra semasa pandemik. Saya tak batal, saya runding semula kerana banyak pelanggaran peraturan kewangan. Ada syarikat Cina yang dibumiputrakan kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Jadi itu pun nak pertahankan. Dipertahankan ini projek Bumiputra bagi pada Cina, tak apa. Peraturan kewangan apa macam ini? Tempelah Anwar. Menurut Perdana Menteri, beliau tahu apa erti pendakwaan terpilih. Anwar tidak menyebut nama syarikat terbabit tetapi dipercayai merujuk kepada pengarah SSH Furniture Sdn Bhd, Datuk Teo Wee Cheng yang didakwa atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 12.8 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa bernilai 39.7 juta ringgit dan 74 juta ringgit. Wee Cheng berhadapan dengan 2 pertuduhan menerima suapan sebanyak 11.3 juta ringgit dan 7 pertuduhan bernilai 1.5 juta ringgit rasuah. Semua kesalahan itu pula didakwa dilakukan di syarikat miliknya di kawasan perindustrian Pagoh, Muar antara 20 Ogos 2021 sehingga 15 November 2022. Kebetulan, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga ketika itu Pengerusi Majlis Pemulihan Negara adalah Ahli Parlimen Pagoh. Pada 21 Februari lalu, bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dikenakan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah
Pada 2022, bagi projek Jana Wibawa daripada seorang bukan bumi putera, Lian Tan Chuan, yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Menurut laporan, ia sebagai upah membantu syarikat Neptune Sdn Bhd mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek tersebut. Turut didakwa ialah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang didakwa atas 3 pertuduhan menerima suapan berkaitan program yang sama. Sementara itu, Mahyadin pula didakwa atas 6 pertuduhan, membabitkan 4 pertuduhan kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah RM232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta. Beliau juga selaku Presiden Bersatu didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang RM5 juta daripada Bokhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti tersebut. Bagaimanapun, tuduhan pendakwaan terpilih telah dinafikan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Pengerusi SPRM Tan Sri Azam Baki, dan kebetulan kedua mereka dilantik ke jawatan masing-masing oleh Mahyadin. Malah pelantikan mereka ketika itu disokong dan dialu-alukan sebagai tepat oleh mereka yang hari ini menuduh Kerajaan Pakatan Harapan melakukan pendakwaan terpilih. Justru tidak tersasar kalau kita katakan bahawa apa yang berlaku bukan pendakwaan politik terpilih tetapi pendakwaan yang dipolitikkan demi meraih simpati rakyat selain mengelirukan mereka.